kelab UMNO luar negara perlu dilihat kembali dari segi modelnya. Dahulunya mungkin kelab UMNO dilihat cuba untuk memainkan peranan sebagai penganjur ataupun mengaturkan program-program besar, dan dilihat bersaing dengan persatuan-persatuan lain. Tetapi bagi saya yang lebih penting di sini ialah kelab UMNO sepatutnya dilihat sebagai tempat perkadiran dalam melatih mereka yang mungkin akan dapat dicungkil bakat mereka sebagai pemimpin melalui saluran UMNO di satu masa nanti. Dan mereka ini sepatutnya dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan, kebolehan untuk berartikulasi dan memahami beberapa prinsip kerajaan yang baik sebelum bila mereka, terutama sekali apabila mereka ingin menceburkan diri dalam kepimpinan politik dan sebagainya. Dan sudah tentu selain pada itu, mereka juga boleh memainkan peranan sebagai pusat untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran yang positif dalam pembinaan negara yang baik. Jadi saya sudah mula memahami dengan beberapa lawatan saya ke banyak negara-negara yang lain, peranan yang dimainkan oleh kelab UMNO, peranan yang dimainkan oleh persatuan-persatuan lain. Ada persatuan yang bersifat massa, menganjurkan sukan, berbuka puasa dan sebagainya. Ada kelab UMNO sepatutnya memainkan peranan yang agak berbeza dengan kelab-kelab yang ada di sini, khususnya dalam soal perkadiran, dalam soal untuk memilih dan membina kader UMNO di satu masa nanti. Apabila mereka pulang, saya cuma sekarang ni sejauh manakah mereka ini akan diberi tempat dalam UMNO. Itu satu isu yang perlu dilihat juga. Tetapi sudah tentulah sistem berparti itu tidak boleh dilihat semata-mata kerana seorang itu pernah menjadi pemimpin kelab UMNO di mana-mana. Mereka akan mendapat jalan ekspres untuk terus memimpin, sebab kepimpinan ini sesuatu yang perlu diuji, sesuatu yang perlu dibina kebolehannya, dan ada unsur pengorbanan yang perlu diterapkan dalam diri dan juga amalan dia. Dan diharapkan apabila mereka berada di luar negara juga, mereka akan dapat membawa aspek-aspek yang positif dalam negara berkenaan, yang mungkin dapat diterapkan ketika mereka berada dalam negara kita apabila mereka pulang nanti. Setakat ini Datuk berpuas hati dengan support daripada student kat sana atas saya bergantung pada negara-negara yang saya lihat bahawa tidak ada isu besar tentang sokong tak sokong kerajaan di negara-negara tertentu seperti di Australia, New Zealand, Korea misalnya, baru ni juga telah pergi, juga Indonesia dan sebagainya. Tapi kami tahu bahawa ada negara tertentu seperti di Mesir, di mana pembangkang dilihat menjadikan itu sebagai kilang dalam melahirkan penyokong dan pemimpin mereka. Dan kita perlu lihat dan pantau, misalnya kerajaan PAS misalnya sanggup melaburkan 20 juta untuk memastikan program perkadiran pemimpin mereka di sana, tetapi mereka tidak melaburkan sebegitu banyak untuk pelajar-pelajar mereka di sini, kerana mereka melihat Mesir adalah merupakan satu tempat yang paling subur untuk mereka. Di United Kingdom saya rasa agak berbelah bagi di sini. Majoriti daripada pelajarnya tidak partisan, tidaklah duduk di sana berdasarkan untuk melibatkan diri dengan mana-mana aktiviti politik. Mereka positif pada kerajaan, tetapi dalam masa yang sama ada orang menganggap bahawa dengan suasana terbuka di sana untuk menyemarakkan beberapa sentimen anti kerajaan dan kekerapan beberapa pemimpin pembangkang pergi ke sana dengan mengharapkan dia akan dapat membina kader mereka. Itu kita perhatikan.
Tetapi berbanding dengan dahulu dan sekarang saya rasakan tidaklah membimbangkan. Cumanya perlu saya lihat dan pantau bagaimana di kalangan pendukung kelab UMNO, di mana mereka berada, mereka dihormati. Mereka dihormati kerana banyak sebab. Satunya keilmuan mereka, prestasi akademi mereka juga penting kerana ia mencerminkan keupayaan mereka memikul tanggungjawab ketika berada di sana. Bagaimana mereka mengartikulasikan isu dan dasar yang dibawa oleh kerajaan. Misalnya tak ramai lagi di kalangan pemimpin yang memahami konsep satu Malaysia misalnya dan mengartikulasikannya, menerangkan New Economic Model, Government Transformation Program dan sebagainya. Itu tak semua yang boleh, apatah lagi untuk menjawab hujah-hujah dan tomahan-tomahan yang dikemukakan oleh pembangkang dan sebagainya. Dan itu perlu dipertajamkan kebolehan mereka dalam menangani perkara ini. Dan saya rasakan bahawa lebih tajam mereka kerana adanya saingan, lebih tajam fikiran mereka yang perlu diasah, akhirnya yang akan mematangkan mereka juga apabila mereka bukan saja berada di sini ataupun memainkan apa jua tanggungjawab kepimpinan mereka. Ini juga perlu dilihat. Di negara lain seperti ada pelajar kita di Perancis, di Germany, even di Ireland, saya rasa tidak ada masalah besar. Di Amerika juga saya anggap bukanlah satu masalah yang besar daripada kita. Cuma saya sebutkan di Mesir, ya, saya akui, dan juga di England ada sikit-sikit. Bercakap di Mesir ini biru yang dipimpin Datuk sendiri macam mana dah? Ya, saya sudah menghantar dan kita akan membuat strategic paper bagi melihat kerana di Mesir sendiri ada Persatuan Induk pelajar-pelajar itu sendiri juga tidak dilihat. Juga telah dilihat tidak bukan saya nak kata semestinya menyebelahi parti dan sebagainya, tetapi mereka agak highly politicized, telah dipolitikkan sebegitu rupa, dan ianya perlu dipantau di sini ke arah manakah mereka ingin membawa anggota mereka, dan kemudiannya kenapa jadi begitu. Sekiranya jadi begitu kerana kurang perhatian pihak kerajaan, kelemahan di peringkat jabatan penuntut, ataupun perlu pendekatan yang tersendiri di pihak kedutaan kita di sana misalnya, perlu dilihat. Begitu juga tentang peranan yang boleh dimainkan oleh kelab UMNO di sana. Apakah kelab UMNO dilihat suatu kelab yang dihormati? Kalau tidak dihormati, kenapa tidak dihormati? Apakah faktor personality? Apakah faktor organisasi mereka? Apakah faktor mereka ada isu-isu tertentu yang perlu diselesaikan jawapannya. Jadi ini juga perkara yang perlu kita teliti. Kadang-kadangnya orang tidak menyebelahi kerajaan, bukannya pembangkang itu baik sangat. Pembangkang dapat memberikan sesuatu yang lebih menarik, tetapi kerana personality tertentu yang dikaitkan dengan kerajaan menimbulkan keresahan orang, jadi orang pergi pada pembangkang. Jadi itu juga perkara yang perlu kita lihat dalam konteks negara-negara yang kita rasakan ada masalah pada UMNO.